Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, saya ingin kongsikan tips bagaimana untuk kenal pasti nilai A, B dan C yang ada dalam satu ungkapan kuadratik 1 pun boleh ubah. Okay, sebelum tu, anda kena tahu dulu apa tu nilai A, B dan C. Dalam ungkapan kuadratik dalam 1 pun boleh ubah, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C, wujudnya nilai A, B dan C. Yang mana A, B dan C ini sebenarnya boleh mewakili apa-apa nombor. Okey, dia boleh mewakili nombor negatif, boleh mewakili nombor pecahan, perpuluhan. Okey, tapi dengan syarat A ini tidak boleh sifar. Kenapa tak boleh sifar? Kerana kalau A ni sifar, maka pemboleh ubah yang kuasa 2 ni tak akan wujud. Maka bukanlah ungkapan kuadratik 1 pun boleh ubah. Okey, manakala B dan C ini boleh sifar. Ingat ya, A, B dan C ini boleh mewakili apa-apa nombor. Mungkin secara umumnya kat sini dia boleh tulis tambah. Tapi sebenarnya dia boleh mewakili negatif juga. Okey. So yang kedua awak kena tahu ialah dalam ungkapan kuadratik 1 pun boleh ubah, ada satu huruf je lah, betul tak? Okey. So kat sini sebenarnya dia huruf X. Okey, X boleh mewakili apa-apa huruf. Okey, tak semestinya huruf X sahaja. Dia boleh wakili huruf C, B dan seterusnya sehingga Z. Okey, tapi kena pastikanlah hanya ada satu huruf saja dalam satu ungkapan. Okey, so seterusnya cara mudah untuk kenali A, B dan C. Okey, so apabila diberi satu ungkapan kuadratik, sila pecahkan kepada 3 kumpulan. Okey, anda kena tahu yang mempunyai kuasa 2 ini ada nilai A. Dan kalau pun boleh ubah yang kuasa 1 wujudnya nilai B dengan pasangan itu. Okey, dengan X. Okey, dan kalau anda awak nampak ada nombor yang bersendirian, itu adalah nilai C. Okey, untuk mana-mana ungkapan kuadratik 1 boleh ubah, yang ini confirm ada untuk kuasa 2. B dan C ni boleh sifar. Okey, so ni tak wujud dan yang ini tak wujud. Okey, so kita tengok contoh. Saya ada 2K kuasa 2 tolak 3K tambah 1. Seperti yang saya cakap tadi, pemboleh ubah bukan hanya huruf X saja tapi boleh mewakili mana-mana huruf. Okey, untuk soalan ni K. Okey, so step yang pertama, langkah pertama, asingkan kepada 3 kumpulan. Okey, bawa sekali simbol yang ada di depan nombor itu. Langkah kedua, pastikan yang kuasa 2 ni ada di hadapan, kuasa 1 berada di tengah dan di hujung yang bersendirian. Okey, kena susun ikut ranking. Okey, kemudian kita belahkan 2. Maksudnya untuk yang pemboleh ubah kuasa 2 ni kita asingkan. So apa yang kita nampak kat sini? A. A sama dengan 2. Ingat tadi saya cakap untuk kuasa 1 dia berpasangan dengan apa? B. So kita belah. Kita tinggalkan yang huruf sorang-sorang huruf yang kuasa 1 tu. Okay, dan kita nampak apa? Itu B kan? B negatif 3. Dan saya cakap tadi yang bersendirian adalah C. So C adalah positif 1. Okey, so kita tengok soalan kedua. Okey, saya pilih soalan yang tidak tersusun. Okey, kalau tadi saya pesan step kedua anda kena pastikan kuasa dia tersusun. Maksudnya kuasa 2 di depan, kuasa 1 di tengah dan yang bersendirian di hujung. Okey, tak apa, kita bagikan dulu kepada 3 kumpulan. Okey, bawa yang simbol depan dia sekali. Okey, so kita pecah kepada 3. Sekarang kita susun maknanya. So dia akan jadi macam ni, negatif 2x kuasa 2 di depan. So kemudian diikuti dengan positif 3x. Okey, sebenarnya kat sini ada positif kan. Kemudian diikuti dengan negatif 9. Okay. Kuasa 2, kuasa 1 dan yang bersendirian. So kita tahu yang kuasa 2 tu adalah A. So A negatif 2. Yang pemboleh ubah kuasa 1 tu adalah B. So positif 3. Dan yang bersendirian adalah C. Negatif 9. Okey. So saya tunjukkan contoh yang seterusnya. Kalau tadi ada 3 sebutan, sekarang bagaimana kalau ada 2 sebutan? Ingat ya pesan saya, A je yang tak boleh sifar. B dan C boleh sifar. Okey, untuk yang ni, apa yang perlu buat? Okey, sama juga pecahkan kepada kumpulan. So kita tengok kuasa 2 di depan dan kuasa 1 di belakang. Yang bersendirian tak ada kan? Okey, tak apa. Okey, dah siap susun. Kemudian kita tengok yang kuasa 2 apa? Pasangan dengan A kan? So yang tinggal dekat kotak sebelah negatif 4 adalah A lah. Okey, sekarang kita tengok yang ni. Kita tinggalkan yang kuasa 1.
Okay, J. So yang ada tambah 1/2. Okay, B 1/2. Okay, so kita tak ada nilai C. Tak ada nilai C, maknanya C sama dengan sifar. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okay, saya ada 8 tolak X kuasa 2. Okay, step pertama, asingkan dia. Okay, so kita susun. Yang kuasa 2 mesti di depan kan? Okay, so kena diikuti dengan kuasa 1, tapi tak ada. So kita susun yang bersendirian tu, iaitu tambah 8. Okay, so kita tengok yang kuasa 2 kita asingkan, so kita nampak sebenarnya negatif kan? Okay, negatif 1. Okay, B ada tak? B tak ada, so B sama dengan sifar. Okay, dan nilai yang bersendirian, tak ada huruf dengan dia, itu adalah nilai C, iaitu positif 8. Okay, so ingat balik untuk kenali A, B dan C tak susah, mudah sahaja. Seperti yang saya cakap tadi, asingkan berdiri kumpulan. Kalau ada dua, dua lah. Kemudian step kedua, susun ikut ranking. Kuasa 2 dulu, kuasa 1, kemudian yang bersendirian. Kemudian awak boleh, daripada situ awak kena ingat, A mesti berpasangan dengan pemboleh ubah yang kuasa 2. B, dia akan berpasangan dengan yang kuasa 1. Dan C, yang bersendirian. Okey, itu saja tips daripada saya. Terima kasih.